Pengenalan tentang etika perniagaan Islam. Etika perniagaan Islam adalah sesuatu pengeluaran barangan atau pertukaran harta dengan harta. Hal ini dengan bermatlamat ingin mendapatkan keuntungan dengan mengamalkan cara hidup Islam dan berpedoman kepada hukum syarak. Oleh itu, etika perniagaan Islam tidak terlepas daripada mengamalkan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syarak dalam setiap perniagaan yang dilakukannya, sehingga keuntungan atau harta yang diperolehi daripada perniagaan mendapat berkah daripada Allah SWT. Oleh sebab itu, terdapat prinsip-prinsip utama dalam etika perniagaan Islam adalah kesepaduan antara mencari keuntungan dengan mematuhi ajaran Islam serta prinsip-prinsip moral yang tertuang dalam hukum syarak. Hal ini dengan memperkukuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan dan bertanggungjawab. Seorang peniaga Islam tidak hanya mencari keuntungan material tetapi juga mencari berkat dari Allah SWT dalam setiap langkah perniagaannya. Justru itu, dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ini, diharapkan perniagaan yang dilakukan akan mendapat rahmat dan keberkatan darinya. Isu-isu penipuan perniagaan atas talian. 1. Laman web palsu, online scammer. Isu penipuan perniagaan melalui laman web palsu adalah salah satu bentuk penipuan dalam talian yang sering berlaku. Hal ini berpunca daripada wujudnya pemalsuan laman web iaitu penjenayah mencipta laman web yang menyerupai laman web perniagaan yang sah, termasuk logo, reka bentuk dan butiran produk atau perkhidmatan yang palsu. Oleh itu, Rasulullah SAW telah jelas mengutuk perbuatan menipu, dan penipuan dalam jual beli adalah salah satu bentuknya. Oleh itu, sebagai umat Islam penting untuk menghindari melakukan penipuan dalam segala bentuk, termasuk dalam penipuan online, dan untuk menjadi bijak dalam melakukan transaksi dalam talian. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menipu maka dia bukan daripada kalangan kita umat Islam. Riwayat Muslim. Penipuan dalam jual beli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, dan antaranya penipuan yang telah dirancang oleh penjual itu sendiri kerana ingin melariskan produk atau menarik bakal pembeli. Seterusnya, yang kedua ialah barang yang dijual. Isu barang yang dijual dalam talian seperti mana kita tahu, risiko yang sering terjadi kepada pengguna aplikasi atas talian yang dapat telah beri impak kepada pembeli disebabkan barang yang dipesan tidak sampai seperti yang diinginkan dalam sistem. Selain itu, barang yang dipesan juga terdapat barang yang tidak sama dengan yang diiklankan, dan warna yang mudah membuatkan pembeli tidak dapat membuat pulangan barang apabila barang telah sampai. Ia juga membuatkan kerugian terhadap pembeli yang membelinya. Oleh itu, Imam Syafi'i juga telah berkata, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang bermaksud maka ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu jual beli yang dirai antara penjual dan pembeli dapat dijadikan dalil bagi kita. Allah SWT menghalalkan segala jual beli kecuali apa yang diharamkan Allah melalui perkataan namanya atau apa yang disertai dengannya. Dia menggunakan kaedah tersebut untuk mengabari mata pelanggan yang membuatkan ramai tertarik dan tertipu dengan kaedah yang dilakukan oleh penjual. Justru itu, kita harus menghubungi terlebih dahulu penjual supaya dapat berhati-hati membeli barang dan tidak gelabah untuk membuat pembayaran seperti dengannya. Semua itu, Islam membenarkan prinsip jual beli yang adil dan redha dan memandang sebagai transaksi yang sah selagi tidak melanggar prinsip syariah. Justru itu, pembeli pula perlu berhati-hati dan berwaspada dalam melakukan transaksi secara online, termasuk melakukan penyelidikan terhadap penjual dan memastikan keabsahan dan kualiti barang yang dibeli. Nombor 3, keterdedahan maklumat peribadi kepada pihak lain. Apabila berlaku keterdedahan maklumat peribadi kepada orang lain, terdapat beberapa cabaran yang mungkin timbul, iaitu risiko penyalahgunaan identiti dengan cara maklumat peribadi yang didedahkan secara tidak sah boleh digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan atau pencurian identiti. Oleh itu, individu tersebut akan kehilangan kepercayaan kerana individu yang maklumat peribadinya didedahkan mungkin kehilangan kepercayaan kepada organisasi atau perkhidmatan yang terlibat, menyebabkan reputasi yang buruk.
49 menekankan pentingnya menghindari penghinaan dan mencela orang lain secara tidak adil. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan yang banyak sangka buruknya. Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Ayat ini menggariskan pentingnya menjaga privasi dan martabat orang lain serta menyuruh untuk menghindari penghinaan dan fitnah. Ini memberi pedoman yang kuat untuk menghormati privasi orang lain dalam interaksi dan percakapan. 4. Menjual barang yang membahayakan kesihatan. Isu perniagaan melalui menjual barang yang membahayakan dalam talian yang menyebabkan risiko yang tinggi terhadap pembeli yang membeli sesuatu barang. Sebagai contoh, produk kecantikan yang mempunyai bahan merkuri ataupun ubat-ubatan yang tidak disahkan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Selain itu, ia juga dapat memberikan kesan terhadap organ dalaman seperti jantung, buah pinggan dan organ-organ penting lainnya. Seterusnya, kesan penggunaan produk itu juga dapat mengakibatkan kegangguan perkembangan otak kanak-kanak kecil atau belum dilahirkan. Oleh itu, dalam konteks menjual beli, konteks menjual barang yang dapat membahayakan kesihatan, pedagang dan produsen diingatkan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menegaskan pentingnya memiliki etika dalam bisnes dan tanggungjawab moral untuk tidak menyebarkan atau menghasilkan barang yang dapat membahayakan kesihatan dan keselamatan orang lain. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahawa kegiatan bisnes kita tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umum dan kebaikan bersama. Dalam surah Al-Baqarah pernah menekankan pentingnya menjaga diri sendiri dan orang lain dari bahaya, dan janganlah kamu serahkan dirimu kepada kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan pentingnya menghindari segala bentuk kerusakan atau bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesimpulannya, isu-isu penipuan dalam perniagaan adalah serius dan memerlukan perhatian yang besar dari pelbagai pihak termasuk kerajaan, badan pengawas dan pengusaha. Penting untuk meningkatkan kesedaran pelaksanaan undang-undang yang ketat dan memperkuat sistem pemantauan untuk mengurangkan kes penipuan dalam perniagaan. Selain itu, penting juga untuk membangunkan budaya integriti dan etika yang kuat dalam dunia perniagaan untuk memerangi penipuan dengan lebih berkesan. Selain itu, isu penipuan dalam perniagaan adalah serius dan merugikan semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mencegah penipuan, seperti meningkatkan kesedaran, melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang sesuai dan memperkuat undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Pendidikan dan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan juga penting dalam memerangi penipuan dalam perniagaan. Seterusnya, mengenai isu penipuan dalam perniagaan adalah bahawa ia merupakan ancaman serius kepada integriti dan kestabilan ekonomi. Untuk mengatasi penipuan dalam perniagaan, perlu diberikan tumpuan kepada pelaksanaan praktik pengurusan risiko yang cermat dalam organisasi. Keselamatan dan integriti perniagaan perlu diutamakan untuk memastikan kepercayaan pengguna, kestabilan pasaran dan pertumbuhan ekonomi yang berterusan.